Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahda. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang telah Allah Ta'ala tetapkan dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah, di mana Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi ini lagi. Dan daripada 12 bulan tersebut adanya 4 bulan haram. Maka demikianlah ketetapan di dalam agama. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian di dalam 4 bulan yang haram. Bunuhlah kafir musyrikin itu sekaliannya, sebagaimana mereka juga ingin membunuh kalian semua sekali. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Shadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih. Pengurusi surah apa? Setiap usaha pengurusi ibadah, edikir surah, muslimin muslimat ahli jemaah sekalian. Ni kali kedua ni amu mari sini dah. Kali pertama tu bila kan? Ui, lama dah. Berapa tahun yang lalu tu? 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi pada kita peluang pada malam ni untuk kita berjumpa mata lah. Nak kata ceramah, jumpalah ceramah. Kalau kira-kiranya penuh ni, mujurnya malam ni, jadualnya di masjid di Kelang tu dia ada mesyuarat agung. Jadi dia buat mesyuarat tu kuliah kena batal sebab kuliah saya lama. Jadi dia kena cuti sebab nak mesyuarat, kita tangguh. Jadi kalau tidak kan penuh. Sampai ke 30-31 ni ke Johor, Yong Peng apa nama? Yong Peng ni Johor ni. Apa Johor pula 30 rapat terakhir bulan. Walaupun kita masih lagi belum masuk bulan Muharram, tetapi orang panggil ceramah kita ni sebagai persediaan lah. Persediaan kita nak masuk bulan yang baru, bulan Muharram, salah satu daripada bulan yang Allah Ta'ala perkekalkan sebagai bulan haram. Sebagaimana ayat yang baca tadi, Allah Ta'ala firman dalam Quran, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala ni ada 12 bulan yang Allah Ta'ala tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah Ta'ala buat langit bumi ni. Daripada 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan tu ada 4 bulan yang haram. Jadi sebelum kedatangan Islam, orang kafir Quraisy ni memang menjadikan bulan Muharram ni sebagai bulan haram. Sebab tu dinamakan Muharram.
Nah, iaitu bulan gencatan senjata, bulan kemerdekaan, bulan kedamaian dan keamanan. Satu bulan. Tu hebat kafir Quraisy berbanding dengan kita orang Melayu. Sebab apa? Sebab kita kemerdekaan kitanya 31 Ogos bulan depan, hari ya. Nah, satu hari je kita sambut merdeka. Kafir Quraisy mula sebulan sambut merdeka. Oh, hebat dia lagi. Jadi oleh kerana keamanan, kedamaian ni memang dianjurkan oleh Islam. Maka kerana itu apabila Islam datang, Islam tidak ubahkan adat yang sudah elok, adat yang sudah baik pada zaman kafir Quraisy tersebut. Bahkan tanda setuju, tambah lagi 3 bulan, jadi 4 bulan haram. Nanti ni, iaitu selain daripada Muharram, apa lagi? Bulan haram selain daripada bulan Muharram, iaitu bulan Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Muharram. 3-nya bersambung, 1-nya berpisah. Mana Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram itu bersambung, dan 1-nya berpisah, iaitu Rajab. Jadi tanda kata bahawasanya setujunya Islam dengan tradisi adat yang baik yang telah dibuat oleh kafir Quraisy mula, iaitu 1 bulan Muharram mereka itu merdeka, mereka itu gencat senjata, mereka tidak mengadakan pembunuhan dan peperangan 1 bulan di dalam bulan Muharram. Maka Islam mengekalkan adat yang baik, lalu ditambah lagi 3 bulan sebagai tanda setuju cara yang baik tersebut. Jadi nak kata adat ni semua kita tak boleh terima belaka, tak juga. Bukan semua adat ni kena ubah belaka. Jadi bila Islam hari ni kita kena pakai serban belaka, sokok kena buat, kena jubah belaka, baju Melayu kena buat lah. Gitu ke? Tidak. Kena naik unta belaka, tak boleh naik kereta. Sebab apa? Nabi mula naik kuda, naik unta. Gitu. Kena cakap anak ente belaka, tak boleh cakap saya awak. Sebab apa? Nabi mula tak cakap saya awak, Nabi cakap Arab. Betul tak? Jadi adat tu tak boleh nak guna gitu, kena buat habis. Tak betul gitu kalau kepala otak kita mikir lagu tu. Adat yang tidak bercanggah dengan syarak, maka boleh kita amalkan, kita kekalkan. Contoh baju Melayu, baju kurung, itu adat dia panggil. Gunanya untuk sembahyang, maka adat digunakan untuk agama. Bagus tu. Sebaliknya kalau pakai jubah, seperti orang Arab, dia pakai jubah ke? Nak pergi judi pun, cuba tengok. Pakai jubah, pakai serban ke? Pakai egar lagi atas kepala. Tapi duduk judi, duduk gelek dengan perempuan tarian gelek. Molek tak lagu tu? Tak molek. Walau Nabi dulu, Nabi pakai jubah pula. Memang dah, Nabi pakai gamis. Tapi oleh kerana Nabi orang Arab, maka Nabi tidak tinggal pakaian kebangsaan Arab dia. Jadi sebab tu bukan Islam hari ni kena ubah habis adat Melayu, adat Jawa, adat Jepun, adat Cina. Tak boleh, kena tukar jadi Arab semua. Tidak gitu. Kerana agama Islam ni bukan agama milik orang Arab. Walaupun Nabi kita tu bangsa Arab, keturunan yang paling mulia di kalangan Arab, diutuskan kepada orang Arab, Quran yang diturun dalam bahasa Arab, kita semaya pun guna bahasa Arab, kita mengucap 2 kalimah syahadat orang nak masuk Islam pun kena guna bahasa Arab, tetapi bukanlah milik orang Arab. Bukan. Ini. Tu. Maka kerana itu adat ni kena tengok dulu. Adat yang bagaimana? Bercanggah ke tidak dengan agama? Maka pertama sekali, nak masuk ke bulan yang baru atau tahun yang baru, sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir dia. Ana Abdullah bin Hisham. Ana Abdullah bin Hisham
radhiyallahu taala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamu hadha ad-du'a kama yata'allamul Qur'an. Kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, adalah sahabat-sahabat Nabi, mereka itu mempelajari, dalam riwayat lain yaqra'una, dalam riwayat ini yata'allamuna hadha ad-du'a, belajar akan doa ni kama yata'allamuna al-Qur'an, sebagaimana mereka mengaji Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Bila idza dakhalatis sanatu awis syahru, apabila masuk tahun yang baru atau bulan yang baru. Dah masuk bulan baru, biasa dah. Ni lepas ni kita nak masuk tahun yang baru, serta bulan pun baru. Masuk tahun baru, automatik bulan pun baru. Iaitu bulan Muharram, tahun yang baru pula. Mana doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Ni sahabat Nabi baca semua ketika mana masuk bulan baru, tahun baru. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkan tahun baru atau bulan baru ini kepada kami dengan keamanan dan keimanan. Tengok, Islam tu mendahulukan aman qabla al-iman. Disebut al-amnu bil amni wal iman. Bil amni wal iman. Ia tak sebut bil imani wal amni, dengan iman dan aman, tak. Bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Wa bis salamati wal islam, dengan kesejahteraan dan keislaman. Kita sebut bil islami wal salamati, kita sebut itu bis salama wal islam, dengan sejahtera dan Islam, kesejahteraan dan keislaman. Waridwani minar rahman, dan keredaan daripada Tuhan yang Maha Pemurah. Wa jawazin minasyaitan, dan jauhi kami daripada syaitan. Cuba tengok, kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak berdoa Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni wa bil islami was salamati, dengan iman dan aman, dengan Islam dan selamat, tak. Tapi bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Inilah yang difaham daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu alim ulama kita mengatakan al-amnu muqaddimatu 'ala al-amnu muqaddamu 'ala al-imani. Gitu. Al-amnu, bukan amno, al-amnu, keamanan. Itu. Amno tu lain. Al-amnu muqaddamu 'ala al-imani was-salamatu muqaddamu 'ala al-islami wal insanu qabla tadayyun. Apa maksudnya? Keamanan sebelum bicara tentang keimanan, kesejahteraan sebelum bicara tentang keislaman, kemanusiaan sebelum bicara tentang keagamaan. Kenapa? Karena tanpa keamanan dan kesejahteraan, bagaimana kita mampu menjaga iman dan menegakkan Islam? Tak mungkin kita boleh buat kuliah malam ni kalau negara sedang tidak aman, berperang, bom sana sini. Boleh kita duduk kuliah relax? Meletup situ, meletup sini, kita la ilaha illallah, sedia dah untuk mati. Tak boleh. Mungkin kita akan jadi pelarian ke negara orang lain, ataupun duduk dalam keadaan takut dalam negara sendiri apabila tidak ada keamanan dan kesejahteraan. Maka kerana itu, bila tradisi orang kafir Quraisy mula bulan Muharram, bulan keamanan, bulan haram berperang, maka bila datang Islam, Islam memperkekalkan budaya yang baik tersebut, adat yang baik yang cocok dengan ajaran Islam, tidak diubah.
Dia tak kata bila Islam hari bulan Muharram kita perang. Sebab apa? Sebab orang kafir Quraisy mula dia gencak senjata, dia aman pada bulan Muharram. Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil bulan Muharram dengan Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Diidafatkan, disandarkan Allah pada bulan Muharram. Ini sebagai idafat, sandaran litasyrif, untuk memuliakan bulan tersebut. Nah, sebagaimana kita sebut masjid rumah Allah, itu kan, itu dia panggil idafat, sandar nama Allah kepada sesuatu perkara, satu benda tu sebagai nak memuliakan. Itu maksud rumah Allah, masjid rumah Allah, Masjidil Haram, Kaabah, Baitullah, rumah Allah. Bukan maksud rumah Allah tu Allah duduk dalam tu, bukan. Kena faham tu. Sebab ada juga dia kata, Masya Allah, zuhud lah Tuhan ni. Berapa zuhud? Rumah dia kecil je, 4 segi. Peta, mana Kaabah tu di Mekah? Tengok kecil dia kata. Rumah Allah kata, Kaabah, Baitullah, Il Haram. Kecil sangat rumah Tuhan, 4 segi itu lah zuhudnya Tuhan. Nah, rumah Datuk Tan Seri pun 4-5 tikak kata ni. Rumah Allah kecil halus lah. Nah, itu bukan begitu maksud dia dah. Sebut rumah Allah tu bukan maksudnya di dalam tu Allah duduk mendiami, bukan. Nah, maksud dengan rumah Allah tu sebagai nak memuliakan binaan tersebut. Karena binaan tersebut dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setiap tempat yang kita bersujud, nah, dan ada padanya binaan, dipanggil Baitullah, masjid rumah Allah, masjid rumah Allah. Apa rumah Allah? Yakni tempat kita menyembah kepada Allah. Bukan maksud Allah duduk dalam masjid itu, bukan. Nah, dia panggil idafat litasyrif. Sama juga bila Nabi kata bulan Muharram ialah syahrullah, bulan Allah, bukan bermaksud bulan tersebut satu saja bulan Allah Ta'ala ada, lepas tu bulan lain Allah Ta'ala lagi pengata rewa. Bukan maksud itu dah. Tetapi sebagai nak mempermuliakan bulan tersebut. Nah, sebagai nak memuliakan bulan Muharram, maka diidafatkan, disandarkan Muharram sebagai Syahrullahil Muharram, bulan Allah, yang diharamkan padanya itu segala perkara berbentuk pertumpahan darah. Itu dah. Maka hamba petik dalam kitab apakah amalan, kerana tajuk hak diberi oleh seorang mana amalan. Nah, amalan berapa nak buat di bulan Muharram? Rajin kata orang surah Jabbar ni, tanya amalan berapa nak buat. Banyak menang nak beramal ni kalau boleh ke. Nah, kalau hamba hak wajib pun lembek lotek dah nak buat ya. Nah, dia tanya amalan berapa nak buat di bulan Muharram. Ni hamba petik dalam kitab kan, apa kitab buat ni? Kanzun Najah was surur fi ad'iyatit tasyahhus sudur. Gitu lebih kurang nama kitab ya. Hamba pun tak jelas mana nama kitab ni. Kata Syekh Abdul Hamid dalam kitab tersebut, dia kata dalam bentuk syair. Dia kata fi yaumi Ashura ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqil. Sum salli zur'an liman ud waqtahil ra'sul yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi' 'alal iyali qallim zufra wa suratal ikhlasi kul alfatasil. Ya syair ni, betul syair. Payah sikit nak baca. Fi yaumi Ashura ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqi. Dia kata pada hari Ashura, yang dimaksudkan hari Ashura ni memanglah hari 10 Muharram. Nah, itu maksud hari Ashura. Tetapi yang dimaksudkan juga ialah pada bulan Muharram tu sendiri. Nah, karena di dalam bulan Muharram, hari yang paling lebih juganya ialah hari Ashura. Nah, hari yang ke-10 daripada bulan
Muharram. Dia kata fi yaumi Asyura ashrun tattasil. Pada hari yang ke-10 bulan Muharram itu ada 10 perkara yang sunat kita buat. 10 ni bihathnatani walaha fadlun nuqi. Dengan 10 ni ditambah lagi 2 supaya lebih sempurna perkara sunat yang kita buat pada bulan pada hari Asyura. Pada hari Asyura, hari 10 Muharram. Tapi yang sebenarnya puasa tu sendiri tidak semestinya pada hari Asyura tu. Itu lebih dituntut pada hari Asyura. Tetapi bulan yang paling banyak afdalnya kita berpuasa setelah Ramadan tu sendiri ialah bulan Muharram. Itu sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih dia, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata afdalus siyami ba'da syahri ramadhan syahrullahil muharram. Afdal mana selebih-lebih ai aktsaru thawab, yang terlebih banyak pahala daripada berpuasa itu setelah mana puasa yang wajib pada bulan Ramadan, syahrullahil muharramu, ialah bulan bagi Allah iaitu Muharram. Artinya ini fadilah umum dia panggil. Fadilah umum bulan Muharram tu sendiri, apakah amalan sunnah yang afdal? Ialah berpuasa. Berpuasa. Sebab tu dia kata apa? Pertama amalan pada hari Asyura, puasa. Tu. Karena pada hari Asyura tu sendiri ada kelebihan yang asing, kelebihan yang suku sakat dia panggil, kelebihan yang tersendiri yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mananya? Hadis siyamu yaumi Asyura ayyukaffira sanatal madiyata. Bermula puasa pada hari Asyura itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni riwayat Muslim juga, hadis sahih, ayyukaffira sanatal madiyata, ialah mengkifaratkan dosa-dosa yang kecil pada setahun yang lalu. Artinya ada fadilat khusus berpuasa pada 10 Muharram. Kenapa? Ceritanya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, iaitu ketika mana qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay Madinah, ketika mana Rasulullah tiba di Madinah daripada berhijrah, fara'al yahuda, maka Nabi melihat akan orang Yahudi ni tasumu Asyura. Orang Yahudi ni puasa pada hari Asyura. 10 Muharram orang Yahudi puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tanya kepada orang Yahudi, ma hadza, kenapa ni duduk puasa ni? Puasa sebab apa pada hari yang ke-10 bulan Muharram, hari Asyura? Qalu, jawab oleh orang Yahudi, hadza, ini hari ini yaumun salihun, hari yang baik. 10 Muharram ni kata orang Yahudi hari yang bagus. Sebab apa? Najallahu fihi Musa wa bani Israila min aduwwihim fasamahu Musa. Melepaslah oleh Allah pada hari 10 Muharram tersebut akan Nabi Musa dan Bani Israel min aduwwihim, daripada musuh mereka itu. Mana? Fir'aun. Cerita kan bila Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun tu, akhirnya Fir'aun kalahlah dianya dalam berhujah, dalam menegakkan kebenaran ni, menangkan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni tunjuk mukjizat betul sungguh. Ahli sihir Fir'aun sendiri pun masuk berimeh dengan agama Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam pun bawa lah orang Bani Israel ni nak pergi ke Palestin kalau tak silap.
daripada Mesir tu. Maka dikejar oleh tentera Firaun ni sampai ke laut Merah. Nah, kalau tak silap Laut Merah kan. Laut Merah. Maka ketika tu pendek ceritanya Nabi Musa ni pukul kau panggil laut tersebut dengan tongkat dia. Maka terbelahlah laut tu jadi dua belah lorong. Iaitu isyarat kepada dua belah kabilah daripada Bani Israel. Nah, maka masuklah, jalanlah tu Bani Israel ni merentasi laut yang telah terbelah tadi. Maka Firaun pun siapa? Ya heran, ya takjub tengok. Ish, apa laut naik tinggi begini ni? Dia kata ini, betul-betul sungguh Musa ni daripada kiriman Allah Ta'ala. Dia percaya ni, tapi dia tak tutup. Maka ketika itunya Allah Ta'ala jadikan orang panggil malaikat berupa dengan kuda betina. Kuda betina duduk di depan laut tu, duduk dalam lorong laut tu. Apanya? Duduk gelek punggung. Maka kuda hak dinaik oleh Firaun pun tengok kuda betina, dia tak payah lari dah, jatuh dengan betina ni. Laju dia pergi. Dia pergi kejar kuda betina tersebut. Bila kejar kuda betina tu masuk pas dalam laut dah, Bani Israel selamat lepas dah daripada laut tersebut. Maka Allah Ta'ala tutupkan laut tersebut lemah. Wa aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan tentera Fir'aun. Tu maka hari tersebut ialah 10 Muharram. Maka kerana tu orang Yahudi puasa. Fasamahu Musa alaihi salam, maka berpuasalah tanda syukur kepada Allah oleh Nabi Musa pada ketika itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak dengan Musa minkum daripada kamu, hai orang Yahudi. Fasamahu, maka Nabi pun berpuasa pada 10 Muharram. Wa amara bi siyamihi, dan Nabi pun memerintahkan para sahabat, menyuruh para sahabat supaya berpuasa juga pada 10 Muharram. Tetapi di sananya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berpuasa pada hari Ashura tu dengan cara menyalahi apa cara puasa orang Yahudi. Iaitu orang Yahudi dia puasa 10 Muharram saja. Kalau tak silap ada dalam kitab yang lain. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi suruh puasa sebelum atau selepas. Ada dah. Sumu yauma Asyura, puasalah oleh kalian pada hari Asyura. Wa khaliful yahuda, dan menyalahilah oleh kalian akan orang Yahudi. Lagu mana nak menyalahi orang Yahudi? Lalu Nabi ajar, sumu qablahu yauman, puasa olehmu hari sebelum Asyura tu pada satu hari. Wa ba'dahu yauman, dan pada hari kemudian daripada 10 Muharram tersebut satu hari. Kalau mengikut riwayat ni bermakna kena puasa 3 hari. Hari sebelum, hari Asyura dan hari selepas. Tetapi dalam satu riwayat yang lain Nabi kata au ba'dahu, atau kemudian. Jadi di atas riwayat yang satu lagi kata au, bukan kata syakkur rawi, bukan syak perawi hadis kata au tu bukan syak lirawi. Kalau syak lirawi mana kembali kepada waw tadi. Wa ba'dahu ni tak, bukan syak lirawi. Memang betul-betul daripada Nabi SAW kata au ba'dahu, atau kemudian daripada 10 Muharram. Berarti cara nak menyalahi orang Yahudi dalam berpuasa hari Asyura ialah kita berpuasa hari yang ke-9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Boleh dua-dua atau tiga-tiga hari lalu. Boleh. Atau straight daripada 1 Muharram sampai habis. Boleh lagi. Itu sunnahnya. Yang pertama apa? Som, puasa. Ini hak sunnah, puasa. Bahkan dalam kitab yang satu lagi ni,
Di riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, As-Sahhul Kitab ba'da Kitabillah, Sahihil Bukhari wa Muslim, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, su'ila an yaumi Asyura. Ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang puasa pada hari Asyura. Faqala, katanya Abdullah bin Abbas, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada satu hari, yataharra faddalahu 'alal ayyami, yang begitu sekali Nabi ni bersungguh-sungguh menyatakan kelebihan bulan hari tersebut untuk berpuasa di atas hari-hari yang lain, illa hadzal yauma, yakni yauma Asyura, melainkan pada ini hari, mana? Hari Asyura. Wa hadza syahra, yakni Ramadhan, dan pada bulan ini iaitu bulan Ramadan. Berartinya sabit dalam hadis, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat dia suruh, baginda suruh saja, dan Nabi juga diberitakan oleh sahabat Nabi mengerjakan puasa Asyura. Itu amalan yang pertama pada bulan Muharram, iaitu puasa, dan lebih-lebih lagi pada hari Asyura. Dan kaifiatnya, kalau kita nak menyalahi akan orang Yahudi, kita puasalah sehari sebelum Asyura, atau sehari selepas Asyura, atau 3 hari selalu straight, 9, 10, 11. Rajin ke tak? Tu je soalnya. Dua tajuk fadilat amalan ke apa ni? Rajin kodok nombor amal. Tu yang pertama, som, satu. Yang keduanya, salli, sembahyang. Memang dah. Jangan pula puasa tapi tak sembahyang. Berat. Ada juga hak jenis lagu tu. Dia puasa, jangan kata hari Asyura atau bulan Muharram. Bulan Ramadan hak wajib dia puasa, tapi sembahyang hak wajib dia tak sembahyang. Yang pelik. Ada juga lagu tu. Sebab apa dia kata? Sebab puasa ni bagus untuk kesihatan tubuh dia. Sebab jadi diet dia kata. Memang betul. Sumu tasihhu, Nabi sabda. Puasa olehmu nescaya kamu sihat. Sebab tu kita ni banyak penyakit. Sebab apa? Banyak makan. Ustaz-ustaz ramai mati cepat. Sebab apa? Sebab dihidai oleh orang-orang yang jepuk dia tu dengan makanan yang sedap-sedap. Sebab itulah mati cepat ramai tu ustaz ni. Sebab tu kalau kita sayang kau guru kau ustaz ni, jangan kita jamu makan. Tak usah jamu makan kau ustaz. Jamu makan kau orang hok mari ngaji dengar mengajar. Tapi ustaz tu kita witi-pitih tebal sikit. Lagu tu dak tu ni. Makan ni tak ada untuk ustaz. Ustaz balik awal, sebab apa? Kita kasih ke ustaz. Nak umur ustaz panjang. Sebab kalau ustaz melantak, kalau kena lauk sedap tak cukup seminggu. Paling kurang meninggal-niga. Tu sunat taslis, meninggal-niga 3 pinggan. Kalau makan banyak, kau tengok tak buci apa perut. Ni penyakit banyak. Sebab tu tengok Mahdi. Ni kena tanya Abi Ipeng. Abi Ipeng memang minat sungguh kau Mahdi. Mana dia boleh jadi umur sampai 90 lebih tu? Tengok dia makan banyak mana? Ni. Tak kenyang kita gitu. Dia makan sikit nasi. Tapi makan kerat. Tengok dia ikut kesihatan tu. Dan memang Nabi pun sebut, sumu tasihhu. Puasa olehmu nescaya kamu sihat. Tapi puasa hak cara Nabi lah. Sahur sikit, makan untuk bekal kuat tubuh kita, buka pun sikit. Kalau puasa sahur 10 puyuk, buka puasa 3 puyuk, aduh tak sihat juga lagu tahu. Selok ni. Itu dah. Jadi semaya kena jagalah. Tak bolehlah kita puasa saja semaya dak. Kalau tidak, kita tu tak dapat apa puasa kita, melainkan dahaga lapar saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Ramai orang yang puasa tak dapat apa daripada puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Satu daripadanya puasa tapi semaya dak. Kerana semaya itu tiang bagi agama. As-salatu imaduddin. Semaya itu ialah tiang bagi agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, maka dia mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka dia membinasa, menghancurkan agama dia.
Sebab tu semaya ni tak ada orang panggil masyaqqah boleh kita tinggal. Melainkan perempuan yang datang haid, nifas, hatu lain, hatu haram nah dia bersembahyang. Tapi dia kena mengaji lah bab haid nifas tu, supaya dia betul-betul yakin dia tu tinggal semaya dalam haid, dalam nifas. Lama tinggal juga semaya padahal istihadah, padahal darah fasad. Itu dah. Laki-laki tak ada. Tak ada orang panggil, mana tak semaya? Dia kata mari haid ya. Oh jatuh pun mari haid juga. Apa? Darah celah kekeng kata. Hak tu bukan haid kalau orang lelaki tu. Itu darah pacak. Darah pacak kena sengat. Orang lelaki tak ada boleh kena tinggal semaya, tak boleh. Tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk menyengging, tak mampu menyengging meletak, tak mampu meletak isyarat dengan mata. Dengan kepala dulu, baru mata, kepala dulu akak tinggi dengan batas. Tak boleh kepala pun keras, teruk kepala. Maka isyarat dengan mata. Tak boleh dengan mata, kelopak mata pun tak boleh buka dah. Ingat tak dalam hati? Maka ingat dalam hati, semaya dalam hati. Sampai tahap tu. Tak boleh juga dalam hati, tu jawabnya mati dah dia. Tu mati dah. Maknanya semaya ni tak ada masa boleh kita tinggal. Ada pun puasa lain. Puasa ke lain bulan Ramadan. Kalau musafir, maka boleh orang panggil fa'iddatum min ayyamin ukhra. Boleh dia qada pada hari lain. Kerana ada orang panggil masyaqqah, musafir ataupun sakit, yang tidak mampu dia nak puasa. Kalau puasa juga gelepar tak boleh buat kerja gila jadi orang panggil orang hak apa dia panggil gastrik ke apa ni. Puasa lain. Jadi sebab tu semaya dengan puasa, semaya lebih betul lagi. Ada orang dia puasa tak semaya ni pelik ni. Sebab tu dia jaga. Salli. Puasa, semaya jangan tinggal. Dua. Salli, sal. Ada tiga dah tu. Puasa, salli, semaya. Sal, sambung silaturahmi. Dah. Nak adik-beradik kita, orang tua kita. Itu bulan Muharram, nak lebih-lebih lagi pada hari Ashura, itu sunat kita sambung silaturahim. Telefon kau kalau duduk jauh, mesej kau zaman ni mudah, video call kau boleh. Apa? Sunat kita sambung silaturahim. Sal. Atau dengan makna sambung silaturahim ni ialah saudara kawan-kawan kita yang kita berkelahi. Ya bala. Maka tak boleh lebih daripada 3 hari. Maka afdalnya bulan Muharram sambung silaturahim balik. Pergi minta maaf. Ataupun ikutlah, jadi baik balik. Hidup dengan aman, damai, kerukunan. Seumpama keluarga. Nak kita duduk dalam masyarakat gini. Itu. Sambung silaturahim. 3. Boleh tak ni? Kena wak amal ni. Ada 12 ni. Salli, sal. 3 dah. 3 ya. Cukup dah. 3. Zur aliman 4. Iaitu ziarah orang yang alim. Ziarah orang alim. Cari alim ulama, tutup guru, hak tua-tua. Kita pergi ziarah. Nak-naknya kalau guru tersebut hak kita mengaji mula. Pergi ziarah. Jangan kita buat tak tahu kau tutup guru kita, hak mengajar kita siapa boleh jadi orang reti agama, boleh semaya. Ataupun kita pergi ziarah alim ulama. Itu maksud sini. Zur aliman. Ziarahlah olehmu akan orang yang alim. Ziarah tutup guru, alim ulama. Kalau tak ada dah alim ulama, ustaz-ustaz kita hak kita duk mengaji, dia duk mengajar kita alim ulama. Sebab dia mengaji dengan alim ulama juga. Walaupun dia bukan ulama baru sebab ulama ni payah sikit lah. Orang alim ni orang yang bersifat dengan ilmu. Itu makna alim. Manit tasafa bi ilmi. Orang yang bersifat dengan ilmu. Makna dia dengan ilmu ni macam sifat dengan zat, tak bercerai tangga. Duk dia pun ilmu, cakap pun ilmu, jalan pun ilmu, duduk pun ilmu. Dalam masjid pun ilmu, luar masjid pun ilmu. Macam kita ni ustaz ni masa mengajar dia nampak macam berilmu. Kalau jumpa family yang tak tahu orang berilmu dah. Pius rupai ada atas kepala dah, baju cakar kok 2 jing. Kata ustaz ni, ustaz dah.
Ustaz seorang ya. Nah, sebab tu ustaz belum tentu ulama dah. Sebab apa? Sebab yang ngajar tu apa yang ngaji ya? Yang ambil daripada tok guru dia, dia copy paste. Nah, dia sendiri ada tak beramal pun, belum tentu ulama lagi. Sebab ulama alim, orang alim ni ialah orang yang bersifat dengan ilmu. Hidup dia pun ilmu, duk senyap pun ilmu lagi. Dia bercakap apa tak lagi. Nah, dia mengajar apa tak lagi. Nah, dia tak mengajar pun ilmu, boleh tengok. Dia makan, dia masuk bilik air, dia bergaul, dia dia berpakaian. Itu baru orang alim. Payahlah sikit. Zaman lah ni korang ada orang alim. Pas seorang meninggal. Nah, hatta lam yubqi aliman, sehingga tidak kekal nanti Nabi kata orang alim ni seorang pun tak ada. Faftau bi ghairi ilmi, maka nanti timbullah orang yang berpetua dengan tanpa ilmu. Nah, wattakhazan nasu ru'usa juhalan, maka mengambillah manusia akan guru-gurunya orang-orang yang jahil. Faftau bi ghairi ilm, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berfatwa orang jahil itu tanpa ilmu. Fa adallu wa adallu, maka dia sesak dan dia menyesatkan pula orang ramai. Itu. Nah, maka sebab tu kita sekarang ni dalam zaman kering kontang orang alim ulama. Orang hafal Quran ramai, tapi seperti burung. Boleh baca saja, tapi tak faham apa makna. Begitu juga ustaz ramai. Ustaz ramai. Piulah, dai lah, pencetus ummah, pemusnah ummah, pencelaka ummah. Macam-macam. Dai selebriti. Macam-macam jenis ustaz. Masuk TV, masuk radio, masuk habis YouTube, masuk habis segala macam. Banyak ke ustaz lah ni. Tapi manusia ni semakin tolol, semakin bengong, semakin jahat. Hatta ustaz sendiri pun jahat, berlambak-lambak. Tak terfikir orang awal, ustaz kenalah. Okay. Tu tengok contoh. Maknanya kita ni sudah kering ulama. Sebab apa? Sebab ulama ni disebut dalam Quran, cirinya ialah takut pada Allah, khasyah pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah di kalangan hamba Allah tu ialah ulama. Jadi kalau orang tu ada ilmu, petah cakap, sedap mengajar, boleh bersyarah, boleh berceramah, boleh kuliah, tapi dia tak beramal dengan ilmu yang dia mengajar, baru dia tu ustaz ya, baru kata ni. Belum alim ulama lagi. Belum alim ulama lagi. Jadi ziarah ulama. Tu yang keempat. Mana? Zur aliman. Sum salli sal zur aliman. Dan ziarah juga orang sakit. Itu yang kelima. Orang sakit kita pergi ziarah. Tu supaya kita mendatangkan surur, kebahagiaan dalam jiwa saudara kita yang sakit. Mendatangkan orang panggil kegembiraan dalam jiwa orang yang dibala, diuji oleh Allah Ta'ala, orang mukmin ni ialah satu sedekah. Biarlah kita tak boleh bawa duit banyak, bawa dengan kuih-kuih ke, ataupun bawa dengan buah-buah ke, kita tanya khabar orang sakit. Kemudian sebagai pengajaran untuk kita juga, satu masa nanti kita pun mungkin Allah Ta'ala uji dengan sakit. Maka ini antara amalan yang sunat pada bulan Muharram, nak pada hari Ashura. Mana 5 dah? Puasa, semaya, sambung silaturahim, ziarah alim ulama, ziarah orang sakit, wattahil, dan bercelok mata. Ni jangan kita dengar ni. Kalau abang patih memang celok homo dia. Dia tak kira hari Ashura tak Ashura dia. Jadi buat kita jangan sekali hari Ashura celok mata. Celok mata tu sunat. Ya sebenarnya kalau celok mata ni sebelum nak tidur tu molek. Kalau tak kira sunnah Nabi SAW, celok matanya sebelum nak tidur. Tapi Nabi ni memang mata Nabi tu seperti orang yang bercelok, walau tanpa bercelok. Pun begitu, sebelum nak tidur bercelok. Sebab apa? Antara faedahnya boleh mencerahkan penglihatan mata. Mata jadi tak cepat nak rabung.
Tak cepat nak rabung jauh, rabung dekat tu secara. Nah. Itu yang keberapa tadi? Yang keenam, bercelok mata. Ini sunat pada bulan Muharram dan pada hari Ashura. Yang ketujuh, ra'sul yatim mimsah. Kepala anak yatim digosok, disapu, mana menggosok kepala anak yatim. Apa maksud? Yakni berbuat baik kepada anak yatim. Nah, jangan pula kita menggunakan anak yatim. Ada juga gitu. Jamuan anak yatim. Nah, untuk jamuan anak yatim, tapi anak yatimnya makan di tepi-tepi je. Hok duk makan di meja bulak, meja merah. Nah, hok lauk sedap-sedap, datuk-datuk Tan Sri. Hok taja jamuan yang makan anak yatim tadi tu. Itu orang panggil bangsa tu dia panggil. Nah, tolul. Nah, memperalatkan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tengok. Apa mu tak tengok ke orang yang menunggang agama, yang mendustakan agama, mereka itu mereka yang memakan harta anak yatim. Sebab tu buka baitul aitam, rumah anak yatim ni bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Nah, memang orang yang betul-betul kena amanah. Sebab apa? Sebab takut bimbang kita tu orang yang digolongkan oleh Allah, mereka yang mendustakan agama. Mana? Makan harta anak yatim. Gunakan anak yatim sebagai marketing untuk mengauk harta orang. Orang punya anak yatim gak sedekah banyak selalu lah. Nah, sianya anak yatim sedekah. Dia wak beli rumah dia. Ni, wak beli kereta dia. Guna apa? Guna duit sedekah orang derma untuk anak yatim. Ni dosa berat-berat semua. Nah, atau buat majlis jamu anak yatim, tapi anak yatim tu makan kok tepi-tepi gitu ya. Makan buffet gitu. Hak dirai yang dimuliakan ialah YB, datuk-datuk, Tan Sri. Ini bukan meraihkan anak yatim. Nah, ini membangsakan anak yatim dia panggil. Nah, jadi kalau kita nak meraihkan anak yatim pada hari Ashura ataupun pada bulan Muharram, maka kita raihkan sungguh. Jadikan mereka tu seperti raja-raja nah. Seperti orang-orang di ODO. Nah, VVIP yang sebenar-benar. Jalan atas kapet merah, duduk atas sofa yang selesa, yang mewah. Nah, makanan yang sedap-sedap dihidang. Baru kita betul-betul memuliakan anak yatim. Itu dah. Itu yang keberapa dah? Yang ketujuh. Boleh dah buat amal ni. Ada 12 ni. Nah, ra'sul yatim mimsah, menggosok kepada anak yatim dengan makna buat baik, memuliakan anak yatim. Bukan duk gosok anak yatim kan, nak gosok sikit. Bukan makna gitulah. Nah, tu. Tasaddaq dan bersedekah. Ini yang ke-8. Dan memanglah bersedekah ni memang orang panggil ibadat yang sangat bagus, yang sangat baik. Kenapa? Karena itulah harta simpanan kita yang kekal di hari akhirat. Hak kita buat keluar untuk makan minum kita ni, hak tu masuk dalam lubang jamban dak tu ni. Mahal kita makan 300 400 sekali hidangan. Ke mana semuanya? Ke lubang jamban. Nak ke loji tai hak tu. Tetapi hak kita sedekah walau RM1 ke masjid surau, ke madrasah, hak ni kekal. Syaratnya kita sedekah tu lillahi ta'ala, kerana Allah. Bila kerana Allah, RM1 pun yang molek, yang bagus. Tu. Jangan RM1 hok hacur, hok belipak, hok seletik, hok gulung. Buhlah sarung coli. Nah. Hok tu hok nak sedekah ke masjid, oh nyayo. Nah, jangan. Ke banyak lagu tu kan? Hok nak sedekah ke masjid kau surat, hok hacur, hok soyok dah, hok koyok dah, sakit kepala aja ke surat Allah. Dah lah bau masak ni. Koyok pula. Buat menyakit hati tu tak boleh tu. Tak dikira sebagai buat kebajikan. Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak benar-benar mencapai berbuat kebajikan kamu sehingga kamu infak benda yang kamu suka.
Kita kalau pergi beli sama ada kita pembeli atau penjual, kalau orang bagi duit yang hancur, yang tak molek, kita suka tak? Suka tak? Kita pembeli, nah, cashier bagi duit hancur, suka? Tak apa, duit hancur pun duit juga gitu. Dah. Duit tak molek ni, ambil duit lain. Kayak gitu kan? Sama penjual begitu juga. Duit tak molek ni, duit lain ada tak? Apa tak lagi kita nak sedekah ke masjid, surau, ke madrasah. Nak duit hak hancur, baru nak sedekah. Salah akak duit 50. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Takut orang tengok. Salah ni. Tak tahu ni. Kau nak akaknya seriah hak hancur tak ni? Akak 50. Berat. Nah. Orang tak panggil tak usah sedekah lah kalau lagu tu. Tak usah sedekah. Orang tak panggil buat amal kebajikan lagu tu. Nah. Ataupun mecok. Kita duduk kedai kopi, mari orang minta sedekah. Nah. Wih dah seria. Mari pulak bah ni. Sani mari dah. Nah, mari pulak mu kerap nak minta sedekah ni. Jangan. Lainlah kita wis juta ke dia. Ni wis seria, tu seria hak koyok nak marah apa? Ni perangai buat kita ni dah. Sebab apa tu? Amalan bersedekah ni supaya didik kita jadi orang yang sakhi, pemurah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah ni ialah kekasih Allah walaupun dia seorang yang jahil. Bukan setakat kekasih Allah, kekasih makhluk. Manusia pun suka. Ramai kan orang yang bukan ulama pun dia. Tapi oleh kerana dia suka bersedekah, buat baik, banyak orang panggil bui sumbangan tu, sumbangan ni saat dia mati, orang pakat mari ramai. Ngerti tak? Orang kata, macam tu guru nak mati ni. Apa amalan? Rupa-rupanya rajin bersedekah. Ramai. Jangan ke orang semut pun suka. Nah, orang yang pemurah ni. Nah, semut pun suka duduk dalam rumah dia. Gula terabur, semut jujur urus. Nah. Sebaliknya orang kedekut al-bakhilu aduwullah. Orang kedekut kopi hangit ini ialah musuh Allah. Walau kana aliman, walaupun dia seorang alim. Bukan setakat musuh Allah, manusia pun benci. Nate tu bakhil mari dah. Nate kedekut kopi hangit tak dua masa mari dah. Semut pun benci. Semut tak lagi rumah dia. Bapa tutup rapat tak puas. Gula sebutir pun tak jatuh. Kedekut gula sebutir. Salah ke semut semut mari dah. Semut sebutir dengan gula sebutir, semut sekor dengan gula sebutir tu pun kira sungguh-sungguh. Ni semut menyopoh nate kedekut hangit ni. Tak aja dengan serubal aku atas kepala lah. Semut pun benci. Maka latihan untuk kita ni jadi orang yang pemurah ialah bersedekah. Sebab itulah kata Imam Kushairi dalam kitab Risalah Kushairiyah dia, waliullah ni tak ada alamat, tak ada tanda. Tak ada alamat wali. Mana tanda wali? Waliullah. Waliullah ni ada, tapi tak ada alamat, tak ada tanda. Di mana tanda wali? Janggut yo manja. Kambing waliullah belaka kambing. Nah. Serubal besar, jubah labuh. Abu Lahab, Abu Jahal mula pakai serubal, pakai jubah juga. Duk mana tanda waliullah? Ada? Tak ada. Sebab tu nak kenal waliullah dengan kenal Allah lebih payah kenal waliullah. Sebab tak ada alamat, tak ada tanda. Allah, kita ni tanda Allah ada, Allah kuasa, Allah yang menjadikan kita. Allah wujud. Tapi waliullah tak ada tanda. Duk mana waliullah ada? Sebab hikmatnya supaya kita sangka baik sesama manusia. Tapi kata Imam Kushairi, kalaupun nak dikatakan ini tanda waliullah, ada dua. Mana? Pemurah dan tidak pemarah. Dua. Kayak kita kata balik. Pemarah dan tidak pemurah. Waliullah pemurah dan tidak pemarah. Kita pemarah, tidak pemurah. Macam tadi, orang mari sedekah, minta sedekah duduk kedai kopi. Seria. Pun tak tengok muka. Ambil. Pergi main jauh. Salah. Mari pulak. Muka orang putih tak tahu kedai kopi mana-mana. Dia pakai jalan. Saat ni mari dah. Mari pulak mu. Kerak minta sedekah dah. Tengok. Pemarah dan tidak pemurah. Kita tu. Tu bukan wali. Tu kuali dia panggil. Kalau wali, pemurah dan tidak pemarah.
Pak kita nak jadi wali tak? Nak jadi wali belaka lah tanya. Kalau nak jadi wali, kita kena berlatih untuk jadi seorang yang pemurah. Amalan yang dianjurkan juga yang ke-8 ialah tasaddaq, bersedekah. Nah, bahkan kita suruh orang sedekah tu sendiri ialah ketaatan yang sangat baik dalam Quran kata. Nah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada jenis kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada jenis kebaikan pada banyak cakap mereka itu manusia. Tak ada kebaikan langsung kita duk cakap yo ya tak ada kebaikan langsung illa melainkan yang ada kebaikan man amara bi sadaqatin, orang yang suruh orang dengan sedekah. Tapi kita nak marah. Ustaz anda tak ada benda lain nak suruh orang sedekah ni. Pengurusi surau ni tak ada benda lain nak suruh orang sedekah. Nak marah apa? Tuhan kata hak tu kebaikan. Kita kata tak baik. Tuhan kata baik. Suruh orang sedekah tu baik. Kita minta semua tak ada benda lain. Kalau minta untuk peribadi itu baru tak baik. Minta untuk peribadi mana? Tolong sedekah saya nak beli kereta sebuah. saya nak beli rumah, saya nak bini. Itu tak baik tu. Itu kena usaha. Tapi kalau untuk umurul amah, untuk khijah yang umum untuk orang Islam, mana? Masjid, surau, madrasah, pondok. Itu untuk umum orang Islam. Sebab madrasah pondok ni bukan hak arus perdana. Mana ada bantuan macam sekolah-sekolah kerajaan, tak ada. Tutup guru hak mengajar pondok, mata pelajaran lebih banyak hak mengajar sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Lebih payah lagi mengajar kulit ke kulit. Nak lepas fardu ain supaya jadi fardu kifayah. Itu. Fardu kifayah ni asalnya fardu ain, kena faham tak? Dalam jarak masafatul qasr, jarak dua marhalah, kena ada orang yang alim nahwu, saraf, ma'ani, bayan, bada, istiqaq, wada', usulul fiqh, qawaid fiqh, usul tafsir, masalah hadis, ulumul hadis, kena ada orang yang alim. Mantiq, kena ada orang yang alim. Adabul bahthi wal munazarah, makulatul asyar, kena ada orang yang alim. Kalau tak ada jarak dua marhalah ni, satu orang yang alim dalam nahwu, qasarah, ma'ni, bayan, bada, istiqaq, wada', usul fiqh, qawaid, berdosa habis semua kita. Berdosa habis, jadi fardu ain. Sebab tu fardu kifayah kenapa? Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqi. Itu maksud fardu kifayah. Bila sudah ada orang yang mengerjakannya dalam jarak dua marhalah, barulah gugur kewajipannya hak tinggal lagi. Baru jadi fardu kifayah. Selagi mana tidak lagu tu fardu ain. Kita duk main adalah tu siapa? Di mana? Adalah tu siapa? Adalah mana? Siapa dia? Duduk di mana? Ni kita tak cermat. Kalau fardu kifayah hak bahasa duniawi, kita tak bimbang. Mana? Ngaji farmasi, ngaji medik, kedoktoran, gapo tu. Sebab hak tu orang kafir pun sungguh, sebab dia pun nak hidup di dunia juga. Maka sebab tu kerajaan pun batu jadi arus perdana. Tapi kalau pondok madrasah ni tak ada kepentingan orang kafirnya. Kepentingannya untuk kita orang Islam. Sebab tu learning. Masalah besar sungguhnya apa? Itu orang nak jadi ahli-ahli majlis fatwa ni ramai hak tidak berkelayakan. Mereka jadi mufti, kau jadi qadi, kau gapo semata-mata ada siji, kelayakan siji. Faham tak? Siji. Penguasaan ilmu kadang-kadangnya tak dapat. Maka sebab tu memerlukan tok guru ni, ahli ni. Apa? Ya seorang tak boleh, tak mampu. Bukan macam dulu. Macam dulu yang jadi Syekhul Islam, mufti-mufti ni semua tutup guru pondok. Mufti pertama Pulau Pinang, Syekhul Islam Syekh Abdullah Fahim, tok guru pondok. Mufti pertama Kedah, Syekhul Islam Tuan Guru Haji Wan Sulaiman bin Wan Siddiq, tok guru pondok. Di Kelantan soyak lah. Tok Guru Haji Muhammad Nur, Tok Guru Haji Ahmad Mahir, Tok Guru Haji Wan Musa, semua tu tok guru pondok belaka.
Orang mengaji kulit ke kulit, hafal mata berpuluh mata dalam kepala. Kepala ni tak ada gitu dah. Jangan kata jadi mufti. Jadi tu imam bandar, bukan kadang-kadang kes CJ dia ada CJ. Biar dia tak kerti pun. Tak apa. Nah? Baca Fatihah pun tak betul mana. Semaya pun kadang-kadang kita tengok tak fakih. Apa tak fakih? Walaupun sah, tapi orang panggil kalau ada orang pandai duduk belakang agak ngilim kepala lah. Teruk nanti tu email ni. Orang gitu. Nah, tak saja jadi email lah aku. Jadi makmum lah moleknya. Jangan kau. Pakar ni tak usah kira lah. Jubah hitam, piuh merah atas kepala ke straight itu dah. Semaya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rokok dulu. Sudah rokok dah? Allahu Akbar. Abah mana mengajar lagu tu? Dek sini. Ustaz mana mengajar? Rokok baru Allahu Akbar. Bakit dulu. Sami Allahu liman hamidah. Tunggu dulu baru Allahu Akbar. Yang ngaji mana? Ya kalau sudah rokok tu subhan rabbiyal azim, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar tu takbir intiqala. Takbir pindah rukuk. Ni dak rokok dulu baru Allahu Akbar. Naik dulu. Dia naik. Rakaat kedua dia naik. Lepas sujud kedua dia naik. Lama juga makmum ni. Dia naik dulu baru Allahu Akbar. Ramai ke lagu tu? Lambak tu imam. Tak ngaji fiqh tu. Ada ni. Banyak Allah penat letih kita kadang-kadang. Nah? Tu. Sebab apa tu? Sebab ngaji mula di sekolah. Nah, luluh periksa untuk dapat CJ saja. Faham tak faham mampu pergi ya. Tak usah cara faham tak faham. Jadi ngaji orang lainnya nak dapat CJ pengiktirafan semata-mata. Bukan nak ke ilmu, nak reti sungguh, nak faham, apatah lagi nak beramal dengan ilmu yang dia ngaji. Jauh lagi. Tengok dah. Tu. Habis. Yang keberapa adik? Tasaddaq. Yang ke-8. Yang ke-9 waghtasil. Mandi pada hari Ashura. Sebagai hari kesyukuran. Ini pun sunat. Memanglah. Maksudnya di sini walau tak ada khusus pun orang panggil dalilnya kena sedekah, sunat mandi. Hak ni masuk dalil umum, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak ragu-ragu bahawa saja bulan Muharram ialah salah satu daripada tanda kebesaran Allah. Bahkan di dalam bulan Muharram, nak-naknya pada hari Ashura tu, alim ulama kata mana? Qala aktsarul ulama rahimahumullah, innama summiya yauma Ashura li'annahu ashirun yaumun min ayyamil Muharram. Dinamakan hari tersebut hari Ashura kerana dia hari yang ke-10 daripada hari-hari di bulan Muharram. Wa huwa yaumun makhsusun bi fadlil wal barakat, dan hari tersebut hari yang banyak fadilat-fadilat yang ketentuan dan peristiwa-peristiwa yang hebat-hebat berlaku pada hari Ashura. Antara lain taballahu ala sayyidina Adam alaihi salam, hari yang Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam AS. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, ialah hari Ashura. Tengok. Gitu juga kapal Nabi Nuh. Wastawat safinatu Nuh alaihi salam alal judi. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh di atas bukit Judi itu pada hari Ashura. Pada hari Ashura. Ini disebut ni. Itu dah. Wakila ya ardul wakila ya ardu bla'i ma'ika wa ya sama'ul aqli wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wakila bu'dan liqaumiz zalimin. Begitu juga diangkat Nabi Idris ke langit. Nabi Idris salah satu nabi yang masih hidup di langit. Pada hari apa? Hari Ashura. Laginya dilahirkan Nabi Ibrahim, ialah pada hari Ashura. Dan diangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah pada hari Ashura. Dan diselamatkan Nabi Ibrahim daripada api Namrud. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim pada hari Ashura. Dan disembuhkan Nabi Ayub daripada penyakit
kulit dia pada hari Ashura. Nah, gitu juga bertaubatnya Nabi Daud pada hari Ashura. Dan Nabi Sulaiman diberi kerajaan, mewarisi kerajaan Nabi Daud pada hari Ashura. Dan dikeluarkan Nabi Yusuf daripada bi'rin, daripada telaga. Nabi Yusuf pernah didengki oleh adik-beradik dia, diletak dalam telaga, ditinggal dalam telaga. Keluarnya Nabi Yusuf pada hari Ashura. Begitu juga dikembalikan penglihatan Nabi Yaqub dengan jelas. Sebelum tu ada selaput mata kerana menangis kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Ta'ala kembalikan penglihatan Nabi Yaqub setelah mana Bunyamin bawa datang ke baju Nabi Yusuf alaihissalam, diciumnya oleh Nabi Yaqub, maka dikembalikan penglihatan yang jelas kepada Nabi Yaqub ialah pada hari Ashura. Tu banyak peristiwa lebih ni. Nah, gitu juga. Nabi Yunus alaihissalam keluar daripada min batnil haut, keluar daripada perut ikan nun, iaitu pada hari Ashura. Dan Nabi Musa dapat bercakap dengan Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, pada hari Ashura. Dan Nabi Musa dilepaskan oleh Allah bersama dengan Bani Israel yang tadi kita cerita tadi, ialah pada hari Ashura. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in summa aghraqnal akharin. Itu. Begitu juga diangkat Nabi Isa ke langit, selamat Nabi Isa daripada disalib, ialah pada hari Ashura. Dan yang paling hebat sekali ialah, paling hebat sekali hari Ashura ni ialah digezekkan kemaksuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi yang digezek kemaksuman dia dalam kitabullah ialah Nabi Muhammad. Para Nabi, para Rasul semua maksum. Betul tak? Tetapi tak digezek dalam Quran, dalam kitab-kitab yang dulu-dulu tak ada gezek. Cuma wajib i'tiqad. Tapi kemaksuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan setakat menjadi i'tiqad, digezek, diwartakan. Itu diwartakan di dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala warta? Pada hari Ashura. Mana? liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Bila tu? Pada hari Ashura diwartakan ayat tersebut, diturunkan ayat tersebut. Nabi-nabi lain tak ada tu. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih sungguh hari Ashura ni. Jadi sebab tu hari Ashura dan bulan Muharram ialah min sya'airillah, setengah daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka barang siapa yang membesar, yang memuliakan, mana mandi memulia tu. Kita nak pergi jumpa dengan orang-orang hebat, kita pergi dengan bang-bang usuk bangang gitu, dengan tarik mata, dengan air basi tepek gitu, jumpa dengan Datuk Tan Sri gitu. Dah kita mandi, bedok, pakai segok-segok. Apa? Kita memuliakan orang kita nak jumpa. Sama juga orang yang memuliakan bulan Muharram, hari Ashura, maka waghtasil, dia mandi. Jadi mandi itu satu amalan yang sunat pada hari Ashura. Berapa tu? 9. Kemudian yang ke-10, wasi' 'alal 'iyali, mewahkan sedikit berbelanja di atas keluarga pada hari Ashura. Jangan duduk kedekut sangat. Ini sabit dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man awsa' ala iyalihi wa ahlihi yauma Ashura." Barang siapa yang bermewah-mewah belanja di atas family dia, keluarga dia pada hari Ashura. Ajak pergi makan pak mewah-mewah sikit, ada duit lebih tak? Tu. Awsa'allahu alaihi sa'iras sanati, Allah akan memperluas, mempermewahkan rezekinya pada sepanjang tahunnya. Jadi jangan kedekut. Jangan kedekut dengan bini anak. Nak kalau kita duit banyak gak, hari Ashura tu beli mah pokong. Beli tak boleh rata, beli cicing. Apa tu? Ni nak supaya kita dimewahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mampu lah. Kalau kita tak mampu, jangan. Ni sabit dalam hadis Nabi SAW. Sabit dalam hadis. Tak silap Ibn Rajab Al-Hambali pun ada sebut, kalau orang panggil
hadis tersebut, tapi dengan lafaz yang sedikit berbezalah. Tu man wassa ala ahli yauma asyura ausa Allahu alaihi sa'iras sanati. Lebih kurang sama juga. Tu ni orang panggil antara amalan di bulan Asyura at-tawsi'atu fihi 'alal 'iyali, mempermewahkan pada hari Asyura pada bulan Muharram tu sendiri di atas keluarga dia. Belanja tu mewah sikit. Kalau boleh makan tempat mewah sikit, hak kita mampulah. Kalau biasa duk makan nasi ikan kering, kali ni makanlah kedai Tomie sikit, nak gitu. Kita mampu. Duk biasa makan kedai Tomie. Kali ni masuklah McDonald ke Kentucky Fried Chicken ke sikit, nak gitulah. Hak orang panggil hari-hari McDonald, Kentucky Fried Chicken, atas ia boleh mampu lagu mana dah. Masuklah hotel 5 star. Jaga-jaga sekali sikit. Nak hari Asyura. Itu. Belanja mewah sikit kepada ahli keluarga. Ini sunat. Sunat tu. Yang ke berapa tu? Yang ke 10. Kemudian yang ke 11, qalim zufra, kerak kuku. Kerak kuku pada hari Asyura. Pada hari Asyura lah maksudnya. Hari-hari duk kerak kuku dah tu ni. Lama tiap-tiap hari bulan Muharram kerak, siapa tak ada kuku ke dia. Mana pada hari Asyura. Kerak kuku. Tu masuk dalam umum tadi dah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu menunjukkan ada sifat takwa di dalam diri dia, dalam hati dia. Dan yang terakhir wa suratul ikhlasi qul alfal tasih, dan bacalah surah al-ikhlas 1000 kali. Ini kerana ada riwayat tapi ini dhaif lah untuk kita wa amma taghrib tak apa. Wa ruya an Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man qara'a fi yaumi asyura alfa marratin qul huwallahu ahad nazara ar-rahmanu ilaihi wa man nazara ar-rahmanu ilaihi la yu'adzibahu abadan. Itu. Sayyidina Ali kata man qara'a, barang siapa yang membacalah ia fi yaumi asyura, pada hari Asyura tu 1000 kali qul huwallahu ahad, baca surah al-ikhlas 1000 kali, nazara ar-rahman, nescaya menilik oleh Tuhan yang Maha Pemurah, ilaihi kepadanya, ini memberi tilikan yang khusus. Dia panggil nazar ar-rahman, tilik sini dengan makna memberi rahmat yang khasah oleh Allah kepada seorang yang membaca qul huwallah 1000 kali pada hari Asyura. Wa man nazara ar-rahmanu ilaih, barang siapa yang Allah Ta'ala beri rahmat khusus kepada dia, la yu'adzibahu abadan, nescaya Allah tidak akan azab dia selama-lamanya. Inilah 12 amalan di dalam bulan Muharram, lebih-lebih lagi pada hari Asyura. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk beramal dengan 12 perkara tadi. 10 pula pada. Boleh beramal. Hak paling besar sekalinya apa? Semaya, puasa. Itu hak paling besar sekali. Hak lain biarlah kita tak mampu pun. Tapi kalau kita boleh buat 12 ni, Masya Allah, pastilah kita akan dapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Kenapa? Karena 12 perkara ni tandanya kita memuliakan bulan Muharram, iaitu bulan Allah, dan kita telah melaksanakan perintah sunnah Nabi SAW dalam beberapa perkara yang sabit, yang warid hadisnya daripada Nabi SAW. Mana? Contoh seperti puasa hari Asyura. Gitu juga seperti apa? Berbelanja sakan dengan ahli keluarga. Nombor 10 tu lah. Tu boleh ni. Ni boleh lah. Ni orang Tina suka lah. Orang jatuh sakit kepala. Lari kabar-kabar dia agak Asyura. Takut bini tu pergi pavilion. Habis itu. Jadi mudah-mudahannya kita diberi kekuatan taufik hidayah oleh Allah untuk kita boleh beramal dengan apa yang kita dengar pada malam ni. Jadi adab apa adab yang dikehendaki oleh orang kita, gapo agak adabnya. Adab ke apa? Duk buat bubur surga. Apa tak boleh ke? Bubur surga tu campur daging babi ke?
Dok makan halal. Tak usah duk besarlah isu tu. Nah, kadang-kadang orang kita ni duk besar benda tu. Mana dalil boleh buat bubur surga pada hari Ashura? Lah. Tanya benda lagu tu. Mu nak makan dah? Tak boleh. Tak boleh tak usah buat. Gitu ya. Buat bubur lambu. Apa masalah? Nah. Tak ada masalah apa-apa. Nah. Jadi adat yang baik tu tak payahlah kita nak kritik. Nah, melainkan adat tu yang buruk. Mana seperti pada hari Ashura dibuat bubur surga. Bubur surga tu campur daging babi, daging ular, dan campur dengan air arak. Contoh. Haram tak tu? Haram. Barulah kita tu, tak boleh ni. Salah dari segi agama ni. Gitu. Kalau bubur surga tu benda yang halal, intinya kacalah hari surga, hari Ashura ke, hari tidak Ashura ke, halal. Tak ada masalah ke apa. Nah, jadi adat yang baik ni tak payahlah kita nak cegah. Karena tidak ada dalam perintah Nabi. Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mu tengok benda mungkar tu baru mu cegah. Mungkar apa mungkar? Ma haruma bi ijma'in. Benda hak diharam dengan ijma'. Ada tak dalam mana-mana kitab-kitab disebut haram kaca bubur? Buat bubur pada hari Ashura haram. Ada dalam Quran. Innama harrama alaikumul kacau bubur Ashura. Ada? Bubur surga ada? Tak ada. Hanya soalnya kami mengharamkan kamu kaca bubur surga. Ada itu? Tak ada. Maka buat, tak ada masalah. Selain daripada tu, dia jadi orang panggil hubung silaturahim. Betul tak? Kita lama jajar sekali buat orang panggil program kaca bubur surga. Apa kat turun blok tu blok ni. Berapa kawah dia panggil kawah dah. Berapa kawah. Nah, jadi suka lama tak dengar khabar mu aku dah ni. Tanya khabar. Masuk tadi. Nah, apa? Tu hubung silaturahim. Hubung silaturahim. Masuk. Weh lah, kita tak sedar. Kita duk tengok kes bubur surga tu Nabi dak buat. Kita tengok hubung silaturahim tu. Nah, jadi adat yang baik tidak ada masalah untuk kita perkekalkan. Adat yang bercanggah dengan agama barulah kita kena basmi. Nah, baru kena basmi. Itulah cara alim ulama kita dulu berdakwah. Sebab tu Islam mudah diterima. Habis Nusantara ni majoritinya Islam. Nah, tutup wali songo dulu kan, wali-wali sembilan panggil wali aulia utisah. Cara berdakwah dia tu sangat bijaksana. Orang dulu dia jamu bawah pokok, bubuh puluk gapo telur gapo ni, dan ayah panggil ayah jamu bawah pokok gapo. Tanya gapo dia ni? Ni panggil sesaji. Nah, sesajian ni. Jamu roh gapo tak tahu. Dia kata supaya jangan kacau. Tu wali songo dia tak kata haram, neraka, syirik. Kafir ente. Dia tak kata gitu. Dia kata, rasa kena betul sikit tu. Tak kena tu. Comel dah tu buat puluk kuning, ayah panggil dah, telur. Tapi jangan dijamu di bawah pokok busuk besar, pokok besar, jangan. Nah, lepas tu macam mana? Tunggu. Dia kata gini. Panggil jiran tetangga awak kiri kanan, mari ke rumah awak. Sebelum tu, minta Tok Guru baca doa. Orang panggil apa? Doa selamat. Selamatan dia panggil ni. Lepas tu makanlah, minta ya Allah, nah, jagalah rumah saya, harta saya, keluarga saya daripada segala mara bahaya, balak wabak apa yang akan menimpa. Mulah Tuhan yang Maha Perkasa. Doa. Amin. Orang amin duk tengok kau pulut kau. Amin. Lepas tu makan jira-jira apa? Niat sedekah. Doa pun dapat, pahala pun dapat. Bukan dia suruh. Tak boleh ni. Pulut kuning ni tak ada zaman Nabi. Nah, mengikut apa yang saya belajar dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab-kitab hadis, Sahihus Sunan, nah, Sunan Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, gapo semua, Ibnu Hibban, tak ada Nabi buat pulut kuning. Jadi oleh kerana tu bid'ah, dalalah. Nah, jangan buat pulut kuning. Lepas tu roti saja. Bukan lagu tu cara Islam. Buat gi pulut kuning, pulut hijau, pulut biru pun. Tapi jangan duk gi jamu hatu roh gapo tu gentayangem gapo, jangan. Ya, jamu okeylah. Lepas tu doa sikit minta Allah Taala tolak bala gapo. Tu cara dakwah yang penuh hikmah. Itulah. Supaya kita orang kampung sini tidak jadi bala sama-sama kita. Nah, sebab ada juga jenis orang kita ni
rasa dia paling sunnah sekali dah ni. Dia paling kuat sekali ikut sunnah. Orang lain ni tak berapa menyunah mana. Nah, orang ni ikut Melayu ni ya. Bukan ikut Nabi. Sedap dia dah. Padahal banyak sahaja adat-adat kita yang baik-baik itu sebenarnya sudah dianjur oleh Islam. Maka kerana itu bila Islam datang, tidak perlu kita ubahkan adat-adat tersebut, kerana tidak ada pun orang panggil dalil melarang kita buat perkara-perkara yang menjadi adat yang baik. Bahkan al-adatu muhakkamatun, adat setempat tu juga dikira sebagai hukum. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat ambil manfaat, iktibar untuk kita masing-masing, dan kita sampaikan kepada orang yang tidak ada pada majlis kita pada malam ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian,